السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ni sekali lagi kita sambung balik semula bacaan hadis-hadis yang kita ambil daripada kitab Riyadhus Salihin, karangan tulisan himpunan susunan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Hadis yang berikutnya insya-Allah kita akan baca pada malam ini, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, diriwayatkan juga oleh Al-Imam Muslim, diriwayatkan juga oleh Al-Imam Ahmad. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim dan Imam Ahmad. Daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu an. Kita tahu Usamah bin Zaid anak kepada Zaid bin Harithah, merupakan anak angkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita yang mengaji ini maklum mengenai hukum hakam yang berkaitan dengan anak angkat. Nabi SAW sekadar mengingatkan semula, benda ni memang dah maklum, dah ma'ruf, dah ketahui. Nabi SAW dia ada anak angkat, Zaid bin Harithah. Zaid merupakan satu-satunya nama yang disebut di dalam Al-Quran, Zaid. Isunya apabila Nabi SAW dah alang-alang kita sebut Usamah bin Zaid ni, Zaid bin Harithah satu-satunya nama yang disebut di dalam Al-Quran. Isunya ialah Nabi SAW menasabkan, membinkan Zaid ni kepada nama dia, Zaid bin Muhammad. Ini semua kita tahu. Kemudian Al-Quran menegur untuk Nabi memperbetulkan balik apa yang dibuat itu, kerana anak angkat tidak boleh dibinkan dengan bapa angkat. Ini dari sudut hukum syarak. Maksudnya dalam bahasa yang mudahnya, anak yang kita belah, adopted child kan, anak yang kita ambil, kita belah. Sama ada anak menakan ke, anak sepupu ke, anak jiran ke, anak orang luar asing ke, yang bukan anak kandung kita tak boleh dibinkan dengan bapa angkat atau orang yang belah dia. Tak boleh. Hukum dia haram, dosa besar. Tak boleh membinkan seseorang yang bukan anak kita, kecuali kalau kita memang tak jelas ataupun tak tahulah benda tu kan. Tapi kalau kita tahu, kita bin, salah. Sebab itu Nabi SAW ditegur dalam isu ini, disebut nama Zaid. Saya dapati dalam masyarakat Melayu ada trend nak menasabkan anak angkat, anak yang dia belah tu, dengan bin dia. Dia letak, seingat saya dalam pendaftaran negara, kalau silap mungkin tuan-tuan yang ada pengalaman berurusan ni, Jabatan Pendaftaran Negara dia letak maula.
Dia tak boleh buh bin. Pasal bukan anak betul. Dia letak maula, anak angkat lah. Ataupun kadang-kadang mungkin dia, saya tak pasti, mungkin dia sebut terus nama orang terus, mungkin dia tak, tapi tak, pendek kata dia tak boleh bin. Dulu orang Melayu dia jadi banyak yang bin bukan pak ni kerana bila pak tu hilang entah ke mana, ghaib, tak dapat dikesan. Jadi nak kena pi report di balai. Dulu bukan pendaftaran negara, dulu pi report di balai. Jadi bila dia pi report di balai, dulu tak sesusah, tak sesukar, tak seketat sekarang ni. Jadi dia bawa, dia pi habaq bin dia. Mungkin anak tu anak menakan ke, anak bela ke, anak sepupu ke, anak apa ke, duduk di rumah dia, pak budak tu tak tahu pergi mana, dia pi habaq di balai, bin dia. Salah, tak betul. Tak boleh dibinkan dengan bukan bapa nasab, bapa yang asal dia. Hal ini kerana dia akan membawa beberapa implikasi hukum. Dia ada beberapa kesan dari sudut hukum. Antaranya apa dia, tuan-tuan? Apabila kita binkan dengan nama kita, dia akan membawa isu perwalian. Dia akan bawa isu wali. Dibimbangi anak tu tak tahu dan jadi isu, dia nak tutup dan sebagainya, dia pergi walikan anak angkat. Dia bukan wali. Wali ni ayah, datuk, abang. Kan? Dia ada susunan wali, tak termasuk bapa angkat boleh jadi wali. Pak angkat boleh jadi wali tak? Tapi dia kata bin saya. Tak boleh. Dari sudut warisan harta pusaka, anak angkat tak ada bahagian. Anak angkat tak kiralah anak yang kita susukan ke, kita tak susukan ke, anak angkat tidak ada warisan di dalam harta pusaka. Tak ada 1/6, 1/8, 1/4, 1/3, 1/2. Dia tak ada. Dia bukan darah daging kita. Kalau kita nak bagi, kita boleh bagi hibah. Kita boleh hibah dekat dia 1/2 juta ke, 2 juta ke. Kan? Dia kata, hang jangan risau. Walaupun hang tak ada faraid, aku dah siap dah 3 juta untuk hang. Bila tu? Aku mati dululah. Bila nak mati? Tak tahulah. Terus tanya. Kan? Hibah. Nak bagi tanah ke, nak bagi rumah ke, boleh. Sebab hibah ni dia bebas. Atau kita boleh wasiat kan untuk anak angkat kita. Tapi tak boleh dia mewarisi harta pusaka. Berikutnya juga saya nak tekankan soal anak angkat ni, oleh kerana bila kita dah bela daripada kecil, dah dianggap macam anak kandung, kita rasa dah macam anak kandung kita, anak betul kita. Kita pandang ringan, pandang remeh, sedangkan ini isu besar. Isu apa? Ikhtilaf. Isu pergaulan di antara bukan mahram. Anak angkat dengan bapa angkat. Kalau anak angkat itu perempuan, apabila dia baligh, dia tak boleh buka aurat dia di hadapan pak angkat dia. Dia tak boleh mendedahkan aurat, dia tak boleh bersentuhan, dia tak boleh bersalam, berpelukan, bersekedudukan, berdua-duaan, berkhaluat. Tak boleh, kerana itu bukan anak dia. Demikian juga kalau yang kita bela tu anak lelaki. Anak lelaki dengan ibu angkat seperti ajnabi, orang luar asing. Tapi oleh kerana kita tak jelas, bukan tak jelas, oleh kerana emosi, perasaan dan juga suasana itu mempengaruhi kita, akhirnya kita melanggar hukum dengan alasan saya menganggap dia seperti anak saya sendiri. Anggapan, perasaan tidak boleh menghalalkan apa yang haram. Sebab itu kita tengok sebahagian pihak dia usaha nak bagi ada susu, makan ubat, pam, buat macam-macam. Sebab nak bagi ada susu, nak susukan budak tu. Sebab bila dia susukan budak tu, dia akan jadi anak susuan. Selesailah tajuk mahram ni, tajuk aurat, tajuk pergaulan ni. Selesai pasal dia jadi anak susuan. Nabi kata apa yang diharamkan oleh nasab juga diharamkan oleh susuan. Maksudnya kalau kerana dia anak kandung kita nasab,
Kan? Maksudnya dia boleh buka aurat, dia boleh bersentuhan dengan kita, tak boleh berkahwin dengan dia. Susuan pun sama, macam nasab. Tahrumur radha'ah. Kan, apa yang diharamkan oleh susuan ni sama macam apa yang diharamkan oleh nasab keturunan. Jadi, dan Zaid ni dia ada isteri nama Zainab. Tuan-tuan tahu kan? Yang akhirnya Nabi SAW berkahwin dengan Zainab. Kan? Sebab di sisi orang Arab, di atas kepercayaan orang Arab, tradisi orang Arab, anak angkat ni macam anak sendiri. Jadi bini kepada anak angkat tu dianggap macam menantu lah. Boleh tak bapa mertua kahwin dengan menantu? Boleh atau tidak? Bapa mertua dia nak kahwin dengan menantu dia, boleh atau tidak? Tak boleh. Kan? Mertua ni menjadi mahram dia. Tapi kalau yang menantu tu adalah bini anak angkat kita, boleh tak kalau kita nak menikah? Boleh atau tidak? Boleh. Tetapi orang Arab dia tak boleh langgar tradisi ni. Dia tak boleh nak buang kepercayaan ni. Maka Allah mengarahkan Nabi untuk berkahwin dengan Zainab bagi menunjukkan bolehnya berkahwin dengan menantu angkat ni, boleh berkahwin dengan isteri anak angkat ni, dan untuk nak membatalkan kepercayaan orang-orang Arab jahiliah. Kan? Banyaklah cerita menarik, dan Usamah ni juga kita pernah baca cerita dia, yang mana dia membunuh orang yang mengucap di dalam perang. Kan? Satu orang tu dia berperang, kemudian dia mengucap, dia asyhadu an la ilaha illallah, dia sebut la ilaha illallah, Usamah bunuh dia. Kan? Nabi SAW marah. Kan? Usamah kata dia berlakon, dia takut, dia nak lepas diri. Nabi kata engkau belah dada dia ke? Macam mana engkau tahu niat dia? Kan? Itu tajuk berkaitan dengan Usamah bin Zaid. Itu semua telah kita sebut dalam kuliah-kuliah, sekadar nak mengingatkan semula. Jadi seronok bila kita dengar nama sahabat ni, kita tahu cerita dia, kita tahu peristiwa yang berlaku, kita tahu sejarah hidup dia. Ini mudah nak mengingatkan kita tentang macam mana nak kenal sahabat ni. Bila dengar sahabat ni, apa cerita dia, apa peristiwa dia, apa kes yang berlaku dekat dia, mudah kita nak ingat. Kan? Macam tuan-tuan ingat nama kawan-kawan tuan-tuan lah. Kan? Hang kenal kawan tu, siapa dia kata? Yang terberak dalam kelas dulu ni. Kan? Contoh macam tu lah. Kan? Hang kenal tak kawan tu, siapa dia kata? Itulah tu. Kan? Dia ada cerita yang memudahkan kita untuk mengecam dan mengingat latar sejarah hidup dia. Baik. Apa hadis Usamah bin Zaid ni? Usamah bin Zaid radhiyallahu an, dia kata Nabi SAW bersabda, radhiyallahu anhuma, boleh dia dan ayah dia. Nabi SAW bersabda, ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijal minan nisa. Ma taraktu, tidaklah aku meninggalkan, ba'di, selepas daripada kewafatan aku. Nabi bagi tahu benda yang akan berlaku di masa hadapan, wahyu. Nabi kata selepas daripada kewafatan aku ini, perkara yang paling bahaya, perkara yang paling memudaratkan, perkara yang paling memberikan ujian dan dugaan, ala rijal, kepada lelaki, ialah wanita. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ini hadis ni pendek, tapi syarahan dia agak panjang lah, huraian dia panjang. Macam biasa, apa sahaja yang kita boleh petik faedah dia, kita akan sebut. Tuan-tuan hadirin mukminin, hadis ni dia sebut bahawa selepas daripada kewafatan Rasulullah SAW, fitnah ni ujian. Fitnah maksudnya ujian. Dia bukan fitnah yang kita faham dalam bahasa Melayu. Fitnah ialah ujian. Benda yang paling menjadi dugaan, ujian, cabaran kepada orang-orang lelaki yang beriman,
ialah godaan, apa dia lagi? Tarikan syahwat ke atas wanita. Bukan wanita tu jahat, jangan salah faham. Hadis ni bukan bermaksud wanita tu jahat, tapi memang wanita itu menjadi ujian. Dia macam harta lah. Harta tu tak salah, harta tu tak haram, harta tu tak jahat, tapi dia ujian. Boleh faham ujian. Ujian ni dia nak tengok sama ada kita boleh kontrol diri kita atau kita tewas dengan ujian tersebut. Ujian nak tengok sama ada kita berjaya atau gagal. Itu dinama ujian. Ujian memandu. Apa dia lagi? Kan? Ujian apa? Ujian kesihatan. Ujian ni nak tengok sama ada kita gagal atau lulus. Jadi wanita ni ujian kepada lelaki. Baik tuan-tuan, timbul satu persoalan. Kenapa duk sebut wanita ujian, lelaki tak ujian? Kan? Dalam hadis ni dia kata wanita ialah fitnah, ujian yang besar kepada orang lelaki. Orang perempuan tanya, lelaki pun ujian juga kepada kami. Bukan kami saja ujian pada mereka. Baik, nombor satu. Hadirin mukminin, pasal apa disebut lelaki ujian, wanita ujian kepada lelaki? Nombor satu, secara tabi'inya lelaki ni banyak keluar daripada wanita. Maksudnya apa? Tuan-tuan kena faham. Orang lelaki secara tabi'inya mereka yang keluar rumah paling banyak. Mereka wajib mencari nafkah, mereka kena pergi masjid. Lelaki ni tempatnya di luar rumah. So orang yang keluar lagi banyak diuji daripada orang duduk dalam rumah. Itu antara munasabah yang disebut oleh para ulama. Kenapa disebut wanita tu ujian kepada lelaki tapi tak disebut lelaki ujian kepada wanita? Nombor satu, ingat, sebab orang lelaki ni yang banyak keluar rumah, kena keluar cari makan, kena keluar pergi masjid, yang mana benda ni tak wajib pada isteri. Isteri nak kena keluar rumah tak? Tuan-tuan, pada asalnya isteri tempatnya di rumah. Wa qarna fi buyutikunna. Quran kata wa qarna, kekalah kamu di rumah-rumah kamu. Kecuali dengan izin suami. Dia nak pergi kerja tak ada masalah, dia nak pergi belajar tak ada masalah, tapi asalnya dia duduk di rumah. Yang terbalik kongnya, mana laki hang? Dia duduk di rumah. Dia duduk menjahit. Dia duduk bukan tak boleh. Tuan-tuan jangan salah faham lah. Bukan tak boleh. Boleh. Tapi tabiatnya yang keluar berpenat lelah ni, bertarung dalam kehidupan ni, yang menghadapi ujian hidup ini ialah lelaki. Sekali saya akan sebut wanita juga boleh keluar, tapi yang ni kita sebut apa? Asalnya. Asalnya siapa? Payahlah tuan-tuan, saya nak bagi mudah faham, bagi macam ni lah. Tuan-tuan boleh faham tak? Katakanlah kami semua ni duduk di rumah, tuan-tuan main masjid, jadi ke mana? Tuan-tuan boleh bayang suasana tu. Yang ni semua mayang di rumah ni. Ni semua mayang di rumah, Bang Jaih apa semua ni mayang di rumah. Azan maghrib tak ambil lah telekung. Jangan duk buat pelik pula. Azan maghrib pakai kain pelekat, hampak sejadah, mayang. Bini dia yang pakai telekung start main masjid. Pelik ke tak? Lagu tu lah saya nak abang. Hak tu lah yang saya nak kata. Dapat pun. Orang perempuan mendukung pula main masjid. Orang lelaki-lelaki semua pakai mayang. Lepas tu bini dia pun balik.
Balik dah yang? Balik dah. Tak ada kuliah malam ni yang? Tak ada, Ustaz Cirik. Sepatutnya soalan tu siapa tanya? Sepatutnya bini tanya. Abang duk buat apa di rumah? Tengok drama apa tak baru. Nampak? Ini yang kita kata terbalik ni. Sebab itu bila lelaki yang banyak keluar, lelaki kena keluar, lelaki yang bertanggungjawab keluar, jadi mereka ni lah yang akan diuji, digoda, terdedah dengan dugaan. Itu maksud wanita sebagai ujian tu. Kan? Dan yang kedua tuan-tuan, antara sebab kita ambil dua saja. Yang kita ambil tuan-tuan, dua. Kebiasaannya kita dengar tuan-tuan, bukanlah tak ada tapi ada. Kan? Yang selalunya yang kata wanita ujian ni sebab lelaki ni dia dominan. Dominan ni maksudnya macam ni lah. Memang ada isteri yang dera suami. Ada kes isteri dera suami, bukan tak ada. Kan? Isteri dera suami, bini dia anak tok guru silat. Kan? Dia pergi menikah dengan anak tok guru silat. Dia pula bukan kata silat, apa taekwondo pun silambam pun tak ada. Bini dia ni memang hebat lah kan. Lebam, pergi kerja lebam. Man awak muka hang lebam, bini ku tumbuk. Ada bukan tak ada, tapi dalam 10 adalah seorang. Jadi tuan-tuan akan dengar, biasanya tuan-tuan akan dengar wanita dirogol oleh lelaki, wanita dicabul oleh lelaki. Selalu yang buat naya ni, yang buat jenayah ni siapa dia? Jantan kan perempuan? Laki lah yang buat kan? Tuan-tuan bisa dengar, seorang lelaki telah membuat laporan polis dirogol ketika dia sedang jogging di Tasik Melati. Polis sedang memburu wanita-wanita yang disyaki merogol dia. Kita dengar pun pelik. Tapi boleh jadi tak? Wanita pergi rogol lelaki. Boleh jadi, tapi pelik lah. Jadi sebab itu wanita ni sifatnya lemah. Kan? Dia ni ujian. Dia adalah ujian. Yang teruji ni lelaki. Nampak dia macam tu? Okey. Boleh faham tuan-tuan? Dia duduk di, pendek kata dia duduk di laki lah. Contoh macam bulan puasa. Kan? Ada makanan. Makanan tu ujian. Kan? Tuan-tuan tak boleh kata, awak pasal apa abang makan ni? Tak puasa. Makanan tu berjalan masuk dalam mulut aku. Tuan-tuan boleh faham tak? Dia berjalan masuk dalam mulut tuan-tuan kan? Tuan-tuan pergi berjalan tekam dia. Siapa dia ujian? Makanan kan tuan-tuan? Makanan lah ujian. Abang, awak ketayak duduk dalam mulut tu. Kuih ketayak. Awak duduk dalam mulut tu. Hang lah pitok kat meja. Dia berjalan melompat masuk. Aku tak tahu nak buat apa. Boleh kata lagu tu? Dia duduk sengak-sengak tentu, kita yang pi buka mulut ngak makan dia. Dia adalah ujian kepada kita. Wanita ni dia tak buat apa, tapi dia menjadi ujian kepada lelaki. Sebab itu suara wanita ujian, gerakan wanita ujian, rupa para wanita ni kadang-kadang dia tak buat apa pun, tapi dia tu sendiri sifatnya ujian. Tuan-tuan boleh faham? Dia tu sendiri sifat dia ujian. Dia tak payah duk melenggang-lenggok, dia tak payah duk buat suara lembut lehak, dia tak payah duk buat apa-apa. Dia tu sendiri dah menjadi ujian. Nampak? Sebab itu di dalam agama, wanita diarahkan untuk menutup dan melindungi diri mereka. Baik, itu antara apa yang saya nak sebutkan. Baik. Oleh kerana kita mengetahui bahawa wanita ni ujian yang paling bahaya, ujian yang paling dahsyat, ujian yang paling besar, ujian yang paling berat, maka kita kena bersiap sedia dengan persiapan yang lebih kuatlah, lebih ampuh. Kan? Bila ujian tu dahsyat, kita kena lebih bersedia. Baik, hadirin mukminin. Nabi SAW menyebut, nanti saya akan sebut kepada tuan-tuan beberapa hadis yang menarik untuk kita dengar pada malam ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Fattaqud dunya." Hendaklah kamu takut dengan dunia. "Wattaqun nisa." Dan hendaklah kamu takut dengan wanita. Apa maksud takut dengan wanita?
Dengar bagi elok. Sekejap lagi dia pergi silap faham, jahanam. Nabi kata takutlah dengan dunia. Hadis Muslim, artinya apa? Dunia ni kalau silap hari bulan, hampa akan tewas, hampa akan jadi hamba dunia. Hampa akan jadi hamba dunia. Hidup hampa kira dunia siang malam pagi petang. Lalah kali hampa mati kena kambuh tanah tu. Itu maksudnya takut dunia tu, jaga-jaga jangan sampai kita jadi hamba dunia. Tu. Takut dengan wanita, apa maksud takut dengan wanita? Bukan takut wanita ni maksud takut bini. Dia kata tengok, Nabi pun habang, takutilah wanita. Depa duk kata kat aku takut bini. Aku ikut hadis. Takut bini ni bukan takuti wanita tu maksud apa? Hati-hati dengan wanita, hati-hati dengan dunia, berjaga-jaga dengan dunia, berjaga-jaga dengan wanita. Beware, be careful. Kan? Jangan overconfident. Hati-hati tuan-tuan. Jangan main-main, kan? Iman besar mana pun, kan? Jubah melerek lagu mana pun, saban besar lagu mana pun dengan orang perempuan ni, lebih baik tuan-tuan berhati-hati. Kan? Awal tu mungkin dengan janggut dia, kan? Dengan jubah dia, kan? Dengan suara karau dia. Mana dia? Kan? Mana dia? Cengih Man tu. Saya Maji. Meduk. Jaga-jaga tuan-tuan. Berhati-hati. Tak syak punya cengih. Mana dia? Mana tu? Mana dia? Mana? Kan? Man ni, saya Maji sian nak kat saya. Dia pukul saya. Memang cerita kat Maji nak dengar. Oh, Maji pun lembut leher, kan? Jalak lenteng dengan Maji. Kan? Hati-hati. Sebab tu Nabi kata wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa. Kerana sesungguhnya fitnah yang mula-mula berlaku kepada Bani Israel ialah daripada fitnah wanita. Dan tuan-tuan hadirin mukminin, kalau saya nak sebut kepada tuan-tuan satu contoh yang dikatakan ujian wanita ni. Mari kita dengar satu cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal itu tuan-tuan, untuk menghadapi fitnah wanita ni, kita disuruh menundukkan pandangan. Kan? Contoh macam ni lah, kalau tuan-tuan puasa, nak mengelakkan daripada tuan-tuan ni pecah puasa, janganlah duk pergi dapur kerap. Saya kena bagi contoh macam tu. Sekarang ni tuan-tuan duk puasa, ujian supaya tak makan dan tak minum. Jadi dapur jangan duk pergi kerap sangat. Ni pergi dapur 13 kali sehari. Buka peti ais tu tak tahu berapa kali dah, nak lekang pintu dah. Kan? Dah kata ujian ni duk jauh-jauh. Kan? Jangan hampiri, jangan dekati. Jangan mendedahkan diri kita kepada ujian tadi. Berhati-hati, berjaga-jaga. Pasal itu Nabi kata jangan berdua-duaan, jangan berkomunikasi, jangan berhubungan, jangan ada apa-apa perkara yang boleh mendedahkan diri kamu kepada ujian. Nampak tak tuan-tuan? Berhati-hati. Kan? Ini puasa. Saya nak tanya tuan-tuan, apa hukum membancuh sirap Bandung pukul 1 di bulan Ramadan? Apa hukum dia? Apa hukum bancuh ayak Bandung pukul 1? Boleh tak boleh? Bancuh bukan minum, bancuh. Boleh tak boleh? Tuan-tuan, lambat tangkap. Boleh tak? Boleh lah. Bancuh. Soalan saya bukan minum, bancuh. Tapi kalau pukul 1 bancuh dah, nak minum pukul berapa? Pukul 1 bancuh dah, saya 1.5 minum lah. Kan? Pasal tu orang dia kata aku tak boleh tengok lah, aku geram. Jangan tengok. Dah tahu kata geram, dah tahu kata iman tu lemah, jangan tengok. Kan? Sebab itu hadirin mukminin rahimakumullah, banyak orang yang sebelum dia tengok dengan lepas dia tengok tak kiralah apa isu pun, kan, berbeza. Sebelum dapat dengan selepas dapat lain. Kerana ujian itu bila dia duduk depan mata, barulah teruji betul-betul. Kan? Saya malas nak bagi contoh, tuan-tuan boleh faham banyak contoh kan. Nampak
Dia tahu nanti kalau masuk buah rambutan ni main makan lah. Ni main masuk rambutan ni main ambil lah. Main masuk rambutan ni dah merah menyala. Dia tahu ni kalau jual ni ada harga juga ni. Belum masuk lain, lepas masuk lain kan. Belum dapat lain, lepas dapat lain kan. Janji macam-macam janji kan. Lepas dah dapat, janji tinggal capati. Kan. Baik, ni nak kata cerita ujian ni. Macam mana kita nak menghadapi ujian? Daripada Jabir bin Abdullah, hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a imra'atan fa'ata imra'atahu Zainab wa hiya tam'asu mani'atan laha فقضى حاجته ثم خرج إلى أصحابه فقال إن المرأة تقبل في صورة الشيطان وتدبر في صورة الشيطان فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأت أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. Hadis sahih Muslim. Nampak tuan-tuan? Ni dengar, hadis ni molek-molek. Nabi satu hari dia duduk dengan sahabat-sahabat dia, duduk bersembang di luar rumah. Lalu mai satu orang perempuan. Perempuan ni datang dalam keadaan yang bersolek, berjanguk, dalam keadaan yang menggairahkan. Kan? Dia datang dalam, tahu mana? Saya kita dengar Nabi kata, apabila Nabi tengok wanita tu, tertengok, Nabi terlihat wanita tu, apa yang Nabi buat? Nabi masuk ke dalam rumah, meninggalkan para sahabat dan mendapatkan isterinya Zainab. Nabi tengok perempuan tu, Nabi terus tinggal sahabat, masuk ke dalam rumah, bertemu dengan Zainab yang ketika itu sedang menyamak kulit, duk buat kerja rumah. Nabi menyelesaikan hajatnya. Faham? Menyelesaikan hajatnya, kemudian Nabi keluar bertemu dengan para sahabat. Sebahagian riwayat kata ada apa? Ada bekas Nabi mandi wajib. Thumma kharaja ila ashabihi faqal. Kemudian bila Nabi selesai menunaikan hajatnya dengan Zainab, Nabi keluar bertemu dengan sahabat-sahabatnya, lalu Nabi kata, innal mar'ah, sesungguhnya wanita tadi ni, tuqbilu fi surati syaitan, dia datang lalu depan kita di dalam rupa syaitan. Apa makna rupa syaitan? Apa makna rupa syaitan? Bukan rupa syaitan tu bertanduk tu. Apa makna rupa syaitan? Rupa syaitan tu artinya dia berhias. Seorang yang over make up ni, dia datang dalam rupa syaitan. Dia datang dalam rupa syaitan, menggoda, menghasut dan menimbulkan ghairah dan syahwat. Fi surati syaitan wa tudbiru fi surati syaitan, dan dia pergi beredar dalam rupa syaitan. Artinya syaitan, apa sifat syaitan? Tuan-tuan, kadang-kadang bila sebut syaitan, dia duk bayangkan hantu. Dia duk bayangkan hantu. Kan? Bila hantu muka tak elok, buruk kan? Tapi mujuklah orang Malaysia ni, dia bila dia buat hantu, dia buat muka elok. Tuan-tuan cuba bayang kalau hantu muka macam Maya Karin tu. Kan? Maya Karin kan? Apa cerita tu? Lupa lah. Kalau hantu macam muka Maya Karin tu, nak takut ke nak apa? Tuan-tuan, jawab tengok. Sebelum ni kita duk bayangkan hantu mai gigi panjang, mata merah, muka macam Mak Lampir. Tahu Mak Lampir? Hantu Indonesia. Macam Mak Lampir, macam Mak Limah. Tiba-tiba mai hantu Pontianak harum sundal malam. Dah segak harum pula. Saya ingat bukan kata kita lari, hantu tu lari. Jadi dia mari dalam suratul syaitan,
Dia mari dalam bentuk syaitan, artinya dia menggoda. Dia bersolek, bersiap sehingga menaikkan gairah, menaikkan syahwat. Tuan-tuan, ada orang tanya, takkan Nabi naik syahwat? Takkan Nabi ada nafsu? Nabi ni manusia. Sebab itu kita kata, tuan-tuan kena jelas. Jangan tuan-tuan duk buat terkejut beruk pula. Ustaz rogol orang, ustaz liwat orang. Kalau berita tu katalah, kalau berita tu tulis malaikat rogol, yang tu kita pelik. Tuan-tuan faham tak ni? Kalau tajuk berita tu malaikat rogol, yang tu pelik. Tapi kalau ustaz rogol, tu imam rogol, tu imam cabul, tu siak cabul, orang, nama kata orang ada nafsu. Tu imam kalau tengok anak dara, tu imam rasa macam mana? Aku tak rasa macam mana, aku ni imam ni. Aku kalau tengok anak dara. Sebab itu tuan-tuan, yang mai jumpa tu imam ni, saya duk cerita kadang-kadang amil ni. Kan? Dia pun duk cerita kat saya lah, sebahagian amil ni. Asnah, nama kata asnah mai. Tak macam asnah, macam dengan artis. Pasal tu amil-amil ni kena berhati-hati. Kalau mai jenis asnah. Bukanlah amil perlis ni. Saya buat contoh lah. Contoh nak bagi tuan-tuan tak mengantuk. Sekali kalau saya cerita betul tu tak mengantuk. Amil ni sebahagian kalau mai hak tua-tua laki-laki hak tak elok ke hak yang 60 70 nyembang luar masjid. Ni saya nak sign borang kuning. Tunggu tak motor. Sekali saya pergi, tak lagi ambil cok. Suruh tunggu tengah hangat. Mau kalau mai hok ibu tunggal 20-an, 25-an, mai masuk bilik saya, mai masuk bilik duduk saya lu hangat no mai duduk ni. Yang ni depa cerita di mana tak tahu, lupa dah. Ada depa habaq itu ni. Sebelah Mogadishu, dekat-dekat dengan Eritrea apa mana. Tapi lagu tu lah bahaya tuan-tuan, jaga. Lepas tu dia kata, oh ibu tunggal. Kan nak kena habaq semua. Oh ibu tu. Anak berapa? Anak 5. Loh, duk belah seorang-seorang lah. Oh, saya seorang je. Duk belah ni. Tak ada. Lama mana dah jadi ibu tunggal? Nampak. Hang cop saya belah sudah. Bukan Jabatan Kebajikan Masyarakat ada soal jawab. Lama mana dah jadi ibu tunggal? La ilaha illallah. Kesian. Kan? Kesian kat dia. Baik Abang Jamil, bapa. Ya, janganlah jaga. Sebab tengok ni kan, malam bahaya ni duduk seorang ni. Tengok dia mana saja. Tak apalah kan, tahun ni ibu tunggal, mana tahu tahun depan tak jadi tunggal dah. Nampak? Ni main dengan apa? Siapa hantar? Ni nak balik dengan apa? Tengok dia melarat. Tapi kalau ayah orang tua main mana apa dah tu? Nak pergi balik sudah. Saya nak. Nampak? Yang ni yang kata fitnah. Nampak tak tuan-tuan? Kedai tu punya tak sedap, makan bukan sedap mana pun. Kan? Nama kata mi kari macam mi buah yak suam ya. Tapi dia makan habis pasal apa? Ibu tunggal 50. Sudah tuan-tuan, contoh lagi pandai daripada saya. So Nabi SAW bagi tahu, dia bagi solution. Sebab itu kata para ulama, ini bukan menunjukkan kata Nabi itu tewas dengan nafsu dia. Tak. Nabi orang yang paling kuat nafsu dia. Nabi orang yang paling kuat mengawal nafsu dia. Tapi Nabi melakukan hal ini, kata para ulama, seperti yang disebut oleh Ibnul Arabi dan yang lain-lainnya. Pasal apa Nabi pergi buat macam ni? Bukan nak habaq kata Nabi tu kuat set ke, Nabi tu kuat nafsu. Tak. Nabi buat macam ni untuk menjadi contoh syariat dan juga panduan, pedoman kepada kita yang lemah ni. Apa kata Nabi? Nabi kata, dengar ni. Tak kira lah lebay tinggi mana pun, seban sak mana pun, dia kena dengar apa yang Nabi kata. Fa idza absara ahadukum, apabila kamu keluar pergi mana-mana, tertengok, terpandang, terlihat, tergoda, terangsang dengan apa-apa ujian di luar,
falyati ahlah absara ahadukum imra'ah. Dia keluar-keluar, dia tengok perempuan tu, dia rasa ghairah, dia naik syahwat dia. Maka agama ni tuan-tuan, tengok, yang kata Islam ni lengkap, komplit, semua benda dia habang. Kalau Nabi tak ajak benda ni tuan-tuan, kita keluar, kita tak tahu nak buat macam mana. Kita tak tahu macam mana nak salurkan, kita tak tahu macam mana nak selesaikan masalah ni. Nabi bagi tahu, Nabi tunjuk contoh. Pasal itu laqad kana lakum fi rasulillah, apa sahaja benda yang kamu hadapi masalahnya, tengok macam mana Nabi buat. Nabi kata falyati ahlahu, maka datangilah isterinya. Itu halal untuk dia. Jangan duk buat pelik, jangan duk buat warak pelik, jangan duk buat apa tawaduk pelik, tunduk buat tak reti, tunduk buat malu. Kan? Nabi kata falyati ahlah fa inna dhalika yaruddu ma fi nafsihi. Datangilah isterinya, kerana dengan dia mendatangi isterinya itu dapat menolak dan menghilangkan gelojak nafsu yang muncul di dalam diri dia. Artinya dia menyalurkan, dia menghilangkan apa yang menjadi dugaan, dan tak salah. Tak salah, sebab isteri memang hunna Quran kata mereka itu ialah ladang bagi kamu, fa'ti harthakum anna syi'tum, maka datangilah ladang kamu dengan apa yang kamu kehendaki. Demikian apa yang disebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim. Kata para ulama, hadis ini mengajar kita bahawa ujian yang datang yang dibawa oleh wanita menguji nafsu dan juga syahwat lelaki. Nabi mengajar bagaimana untuk kita menyelamatkan, untuk nak selamatkan diri kita daripada terjatuh ke dalam perbuatan yang haram, terlibat dengan zina, iaitu mendatangi isteri yang halal dan menyalurkan saluran pada tempat yang diberikan dan dihalalkan oleh agama. Nampak? Itu apa yang diajar. Sehingga Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dia letakkan satu bab di dalam Sahih Muslim. Hadis ni bab apa? Sunat bagi orang yang melihat wanita kemudian timbul syahwat di dalam dirinya untuk dia mendatangi isterinya atau hambanya dan dia menunaikan hajatnya pada tempat yang halal. Ini salah satu contoh menunjukkan wanita itu ujian. Nampak tuan-tuan? Baik, hadirin mukminin. Ada nak larat istighfar, astagfirullah, 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 kan? Dia berkata puasa, ada nak larat puasa, kan? Pasal itu Nabi kata, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, wahai orang-orang muda, kan? Sesiapa yang mampu di kalangan kamu, maka berkahwinlah. Kerana apa? Aghaddu lil basar, dia itu menjaga pandangan. Bila kita ada tempat yang halal, kita tak akan cari tempat yang haram. Wa ahsanu lil farj, dan dengan kamu berkahwin itu dia akan memelihara kemaluan kamu. Sebab itu agama mengharamkan zina, agama menghalalkan perkahwinan. Nampak? Hadirin mukminin, itu satu contoh. Bukan tu saja, ada lagi contoh yang lain. Contoh apa? Okey. Contoh yang berikutnya, kalau orang jantan lalu kita duduk semayang, jadi apa? Jadi apa-apa tak? Ini yang kata wanita ni ujian ni. Saya kalau nak syarah wanita ujian ni, tuan-tuan lagi alim, lagi pandai lah. Boleh kita macam-macam kita bagi contoh, kan? Sebab itu wanita-wanita yang nak tampil di hadapan. Di zaman Nabi wanita tampil di hadapan. Sekali saya akan baca. Tapi wanita dia kena kontrol dia punya diri dia. Sebab dia ialah fitnah. Bukan dia tu jahat, bukan dia tu buruk, bukan dia itu negatif, tak. Dia tu sendiri benda yang mahal. Benda yang, contoh macam saya bagi contoh mudah ya. Benda-benda yang mahal macam intan permata, emas ni, orang letak di mana? Kan tuan-tuan cuba tengok. Depa pergi sebagai contoh mudah ya. Kalau emas yang mahal, tuan-tuan tengok kedai emas. Bukan sebarangan orang boleh sentuh. Bukan sebarangan orang boleh pegang. Dia letak pula dalam tempat yang elok. Dia kunci pula. Kan? Mahal ni nak kena jaga. Cuba kalau Zulian. Tuan-tuan pergi Giant.
nyetok tepi-tepi tu. Pasal apa? Pasal benda orang yang tak ada nilai, tak mahal kan, orang boleh dapat kan. Sebab itu benda yang bernilai ni adalah sesuatu yang sukar dan payah untuk disentuh, didampingi, didekati dan sebagainya. Baik, hadirin mukminin. Biasa dengar hadis ni. Ni saya nak cerita tentang ujian wanita ni. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan, sebahagian banyak orang telefon, bukan seorang dua, banyak yang telefon. Depa nak kahwin, anak-anak depa tak bagi. Ni pun satu bab juga. Depa duk main sentimen mak-mak depa tu. Pak tu nak kahwin, depa duk kata tak sayang kat mak. Ini dah depa duk main. Pak tu pun tahan kan. Nafsu. Banyak depa telefon ni, depa kata macam mana ni? Saya kata dalam agama memang disuruh kahwin. Kan? Anak-anak tak ada kuasa menghalang. Dan tak ada lah hukum syarak nak kahwin kena minta izin anak. Ini tuan-tuan kena faham bergelok. Dalam borang nikah pun dia tak ada kena persetujuan anak. Anak setuju ke tak? Kalau tuan-tuan pergi pejabat agama, dia tak tanya, ni nak mai kahwin ni pakcik ni, anak setuju ke tak? Anak tak setuju. Tak setuju tak boleh tak kan? Kadang-kadang anak ni dia tak faham kan. Dia ada bini tak apalah kan. Cuma saya nak bagi tahunya ini ialah fitrah manusia. Kan? Baik, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Jadi kita tak payah persoal lah. Kan? Dah tua nak kahwin ke? Dah tua nak kahwin buat apalah apa semua. Kita tak payah persoal. Ini ialah hukum. Hukum kan? Hukum. Allah bagi kahwin. Kan? Allah benarkan untuk cara melindungi diri daripada perkara yang haram. Kan? Nampak? Abu Hurairah radhiyallahu an daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengar. Yaqta'u as-salata al-mar'atu wal-himaru wal-kalbu. Itu yang kata karan orang perempuan ni, yang kata orang perempuan dia punya karan ni lebih pada TMB ni, dengar. Ni dengar hadis ni. Karan orang perempuan ni lebih pada TMB punya karan. Tengok. Nabi kata ada 3 benda kalau dia lintah Jahannam semayang. Ada 3 benda kalau dia lintah Jahannam semayang Jahannam. Apa dia? Yang pertama, orang perempuan. Kita duduk mayang, orang perempuan lalu Jahannam mayang. Yaqta'u, putih mayang. Yang kedua, himar, kaldai. Yang ketiga, kalb, anjing. Aisyah radhiyallahu taala anha wa an abiha, Aisyah bila dengar, dia macam marah sikitlah. Bila sahabat baca hadis ni, dia macam marah. Pasal apa? Pasal dia macam anjing, kaldai, anjing, orang perempuan lalu batas mayang. Dia kata apa? Laqad ja'altumuna kilaban. Dia kata hampa nak samakan kami dengan anjing. Dia marah. Laqad ja'altumuna kilaban. Adakah hampa nak jadikan kami? Aisyah dia tak dengar hadis ni. Bila dia dengar, dia sebagai satu orang wanita, dia marahlah. Hampa lalu tak apa, kami lalu batal. Lepas tu bukan kami saja, anjing. Tu tak boleh faham. Maksudnya kami ni macam dengan anjing. Laqad ja'altumuna kilaban, hampa nak jadikan kami ni macam sama dengan anjing. Dia kata apa? Dia bagi hujah dia. Dia bagi hujah dia kemas. Laqad ra'aitun nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli wa inni la bainahu wa bainal qiblah wa ana muttaji'atun 'ala as-sarir fatakunu li al-hajah fa akrahu an astaqbilahu fa ansallu insilalan. Dia kata siapa yang kata orang perempuan lalu batal sembahyang, sedangkan aku tidur di depan Nabi SAW, di antara Nabi dengan kiblat, aku duduk melintang depan. Tak ada apa pun, Nabi mayang macam biasa. Jadi dia punya argument kuat, hujah dia kuat. Tiba-tiba hampa kata kalau perempuan lalu batal sembahyang, sedangkan aku duduk depan Nabi, tak batal pun, Nabi terus sembahyang. Macam mana kita memahami hadis ni?
kita bagi laluan kepada azan. Sekejap lagi kita tengok apa maksud yaqta'us salah, putus salat dengan lintasnya wanita di hadapan orang yang salat. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillah. Okey, hadis ni secara ringkasnya para ulama berbeza maksud kenapa Nabi sebut wanita duk sekali dengan anjing. Baik. Kesimpulannya dia berkait dengan tajuk kita ni. Jumhur fuqaha, majoriti ulama kata wanita apabila dia lalu di hadapan orang salat, dia berbeza dengan lelaki kerana isu apa? Isu apa orang perempuan lintah ni? Tuan-tuan, isu apa? Isu hilangnya fokus. Yaqta'us salah dengan maksud rosaknya khusyuk, bukan batal. Maksudnya tuan-tuan duduk sembahyang Allahu Akbar, lalu satu perempuan, tuan-tuan pun tiga ke empat. Pasal tu orang perempuan tak boleh duduk depan, orang perempuan tak boleh jadi tok imam. Tengok agama ajak wanita berada di belakang, dalam keadaan mereka terselindung, dalam keadaan mereka terlindung, dalam keadaan mereka terjaga. Tuan-tuan boleh imagine kalau orang perempuan kita bagi jadi imam. Saya ingat tak kira dia kata kalau tu imam perempuan, laki-laki duk jadi makmum, apa jadi?
tak mayang pok tu. Tak mayang pok tu. Kan? Sebab itu wanita duduk di balik-balik. Kok orang kata, "Mak kami pula jadi tu imam." Tak boleh. Tabiat sifat wanita itu yang dia macam tu. Sebab itu tuan-tuan, saya pun tengok juga orang jantan yang nak try jadi orang perempuan tu. Tengoklah juga kan. Tuan-tuan tengok tak orang perempuan, orang laki-laki yang nak jadi perempuan tengok. Tuan-tuan geram tak? Geram ke tak? Geram apa? Melugai lagi ada dengan orang laki-laki ngeragam dengan saya tengok satu perempuan, dia tengok video mana. Dia cubalah pakai pakaian perempuan, dia cubalah make up macam orang perempuan, tapi bila dia cubalah berjalan dengan orang perempuan, tapi dengan ragam, dengan tengkorok, dengan rangka tu, jadi tak elok. Orang perempuan ni dia punya sifat, tabiat dia tu dah memang Allah Ta'ala jadikan elok, sifat cantik, sempurna. Maka benda macam ni membahayakan bagi lelaki. Pasal tu lelaki tunduk pandangan. Bukan tunduk pandangan tu maksud jalan tengok bawah. Maksudnya bila dia nampak wanita-wanita yang boleh menggoda dia tunduk. Sebab itu ada hukum wanita-wanita yang telah dianggap over limit, over age. Mereka tak payah tutup. Kan? Wanita-wanita tua mereka boleh menampakkan aurat mereka. Kan? Yang 70, 80 yang sudah hilang syahwatnya tu. Boleh. So maksud wanita lalu di hadapan orang salat ni ialah apa dia? Mengganggu fokus dan khusyuk. Maknanya mengganggu kesempurnaan salat. Anjing pula, apa maksud anjing? Anjing ialah jelmaan syaitan. Jelmaan syaitan. Bukan anjing tu, artinya anjing tu ialah syaitan yang menyerupai anjing. Seperti mana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, al-kalbul aswad syaitan. Anjing hitam ialah syaitan. Anjing hitam ialah syaitan. Sebab itu ada hadis jin bertukar menjadi ular di Madinah. Nabi kata bila masuk ular dalam rumah kamu, jangan terus katok. Suruh dia keluar dulu 3 hari. Kalau dia tak keluar, barulah kamu katok. Kerana boleh jadi ia adalah saudara kamu. Panjanglah ulama bahas. Antaranya khusus ular Madinah. Tuan-tuan yang duduk belah Ngulang ni, kan, masuk mai tedung sela. Keluar Saya ingat tak dia keluar, tuan-tuan yang dibawa keluar. Pasal itu bila kita baca hadis penting huraian para ulama. Baik. Jadi tuan-tuan boleh faham apa yang dikatakan ujian, dugaan yang dibawa oleh wanita. Saya tegaskan sekali lagi, bukan soal wanita tu jahat, bukan soal wanita tu buruk, tak. Wanita sama macam lelaki, tetapi dugaan mereka. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok, semua agama sepakat orang perempuan pakai tudung. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok padri-padri wanita, apa dia panggil, biarawati. Kan? Tuan-tuan tengok biarawati Kristian. Cuba tuan-tuan tengok padri Kristian pakai apa? Pakai jubah. Tengok padri Kristian pakai jubah elok kan? Tengok biarawati. Tengok Mother Teresa ke, cuba tengok pakaian padri wanita. Semua pakai tudung. Kerana fitrah ni tuan-tuan, fitrah manusia, wanita yang baik, wanita yang salihah, wanita yang terhormat, wanita yang ada maruah, dia akan pakai tudung. Hatta dalam ajaran Kristian pun. Sebab itu yang baik, yang bagus, orang kuat agama dalam Kristian, orang yang kuat agama dalam Kristian pakai tudung. Tuan-tuan jangan silap pula. Astagfirullah, ustazah manalah pergi gereja tu. Dia bukan ustazah, dia padri biarawati kan. Nampak? Baik, cuma saya nak tutup kuliah pada malam ini. Bila kita sebut wanita fitnah ujian, bukanlah bermaksud wanita mesti disisihkan atau wanita mesti diasingkan.
Dalam zaman Nabi sendiri, kita mendapati banyak wanita yang berurusan dengan lelaki. Seperti hadis Asma. Asma bekerja membantu isterinya, suaminya, Az-Zubair. Jadi tuan-tuan, kalau timbul persoalan wanita bekerja membantu suami, ada pada zaman Nabi SAW. Demikian juga pada zaman Nabi, wanita berurusan dengan masyarakat. Seperti wanita boleh menghidangkan makanan kepada siapa? Tetamu yang hadir. Antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari daripada Abu Usaid As-Sa'idi, yang mana ketika mereka berkahwin, isterinya menghidangkan makanan kepada tetamu lelaki termasuk Nabi SAW. Maksudnya orang perempuan ni dia boleh tak bergaul, berinteraksi? Bolehlah, ni zaman Nabi. Kawan tu menikah, Nabi pi dengan sahabat, siapa yang hidang makanan? Isteri dia. Jadi isteri dia mari duduk di depan, bercampur gaul dengan lelaki dalam keadaan terkawal. Sebab itu orang kata boleh tak lelaki, sekolah lelaki perempuan ni bagus. Kan? Sekolah lelaki perempuan tapi dalam keadaan terkawal. Dia berkata baguslah kalau sekolah lelaki saja. Saya tak mau ulas panjang lah. Tuan-tuan boleh tahu apabila sekolah lelaki saja apa yang berlaku dalam dunia hari ini. Kan? Okey. Pun begitu. Sebagai kesimpulannya, wanita boleh berhubung dan tampil di dalam masyarakat, tetapi hendaklah mereka menjaga aurat mereka. Itu je. Agama benarkan. Orang perempuan boleh pergi kerja, orang perempuan boleh berurusan, orang perempuan boleh pergi berurus niaga, orang perempuan boleh bergaul dengan masyarakat, boleh tampil di hadapan dan khalayak, tapi menjaga aurat dia. Seperti mana di dalam Al-Quran, Allah menyebut di dalam surah Al-Ahzab ayat 59, wahai Nabi, suruhlah isteri-isterimu dan anak-anak perempuanmu serta perempuan-perempuan yang beriman supaya melabuhkan jilbab mereka ke atas tubuh mereka. Nampak? Quran kata, wahai Nabi-Nabi, wahai Nabi, suruhlah isteri-isteri kamu, anak-anak perempuan kamu dan wanita-wanita yang beriman melabuhkan pakaian mereka. Artinya tutup dada mereka. Tujuan dia apa? Tengok Quran sebut Al-Ahzab ayat 59. Supaya mereka dikenali sebagai perempuan yang baik dan mereka tidak akan diganggu. Ada dua tujuan kita pakai aurat ni, tutup aurat. Satu dia, supaya kita dikenali sebagai wanita yang beriman. Quran kata, suruh anak isteri kamu pakai pakaian yang menutup aurat, labuhkan pakaian mereka supaya mereka bila orang lihat, yang ni orang beriman. Orang takkan. Tuan-tuan cuba bayang kalau satu perempuan pakai tudung elok, pakai baju elok, tak ketat apa semua, takkanlah orang ada pipit, pipit, pipit. Ada orang nak buat tu? Kan? Macam tuan-tuan punya pakaian main masjid ni, dengan tudung, rabuh, dengan stokin, dengan stongan apa semua, masuk main, pipit, huyo. Orang tak buat macam tu, orang hormat. Tapi macam mana yang orang duk pipit, pipit tu? Orang macam mana? Orang pakai ketat apa semua kan, mereka duk tunjuk. Kan, yang duk tunjuk duk apa, jual nasi lemak apa semua. Kan? Tu saya tak mau cakap lah. Tapi kita pun tuan-tuan, kalau pakai macam tu, kita rasa hormat, respected. Ni Quran suruh ni. Pasal itu kita penting tuan-tuan, dalam rumah tangga kita, tekankan soal ini. Supaya bila kita keluar, orang mengenali kita di kalangan orang beriman. Bukan orang nak kata, amboi hang, lama duk pergi mengaji masjid ngulang jadi ustazah dah dah. Dia bukan soal ustazah. Ustazah sebahagian pun pakai tak ketahuan. Ustazah sebahagian pun buh mulut merah lebih pada yang tak ustazah. Kan? Sebahagianlah ustazah pun kadang-kadang bertepuk bertampak lebih pada tak ustazah. Kan? Bergatai lebih pada yang biasa, pocor-pocor lebih pada yang tak ustazah. Bukan semualah marah sekali ustazah-ustazah ni. Kan? Meriah lebih pada yang tak ustazah. Dia bukan soal ustazah ke ustaz ke. Dia soal orang beriman.
Tengok Allah kata supaya mereka lebih dikenali sebagai wanita yang beriman, wanita yang baik-baik, dan supaya mereka tak diganggu. Allah tak kata pula labuhkan pakaian mereka supaya bila mereka keluar mereka dikenali sebagai ustazah. Tak. So kita dan yang terakhir Allah Azza wa Jal menyebut di dalam surah An-Nur ayat 31, dan janganlah wanita-wanita yang beriman. Allah sebut wanita yang beriman, dan janganlah wanita-wanita yang beriman ini memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya, dan hendaklah mereka menutup. Quran kata ni, Allah kata hendaklah mereka menutup belahan leher bajunya dengan tudung kepala mereka. Nampak tudung, tutup ni, belahan ni, tutup. Ini bukan pakaian ustazah, ini bukan pakaian orang balik Mekah, ini pakaian wanita salihah, ini pakaian wanita muti'ah yang taat kepada perintah Tuhannya. Apabila turun ayat ni tuan-tuan, sahabat-sahabat, sahabiat, wanita, sahabiah wanita ni, kalau lelaki sahabi, kalau perempuan sahabiah ni, turun saja ayat ni tuan-tuan tahu, wanita-wanita beriman di zaman Nabi ni tarik terai-terai ni, tarik langsir-langsir, tarik kain-kain meja ni buat tudung. Tu bersegera. Nampak hadirin mukminin? Mudah-mudahan kita semua diselamatkan. Baik haji, baik tu imam, baik tu bilal, baik ustaz, baik tu syekh, baik tu guru. Berhati-hatilah kita dengan fitnah wanita. Nampak tuan-tuan? Jangan kita duk pakai peribahasa Melayu. Kalau kail panjang sejengkal, lautan dalam jangan diduga. Yang kata orang perempuan ni dalam tak dalam, cuba try tengok. Kan? Yang kata fitnah, tidak, Nabi tak pesanlah kepada kita. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan semua, diri saya sekali yang bercakap ni akan diuji oleh Allah. Aqulu ma sami'tum astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.